Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang, bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Sarawak menjadi negeri pertama di Malaysia yang berjaya memperoleh rawatan antibodi Ronapreve bagi merawat pesakit COVID-19 bagi kategori 4. Menurut Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian menerusi kenyataan yang dimuat tarikh di media sosial pada Rabu, Ronapreve ialah satu lagi senjata pakar perubatan melawan wabak tersebut dan Sarawak berjaya mendapatkannya yang diluluskan oleh Bahagian Regulatori Farmasi Negara NPRA dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pada 14 Disember lalu. Jelas beliau lagi, SCOVAC dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menjalankan misi bagi pihak kerajaan Sarawak demi memastikan kesinambungan perkhidmatan untuk rakyat Sarawak termasuk bagi mendapatkan ubat tersebut. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuari Tun Datuk Abang Openg kerana menyediakan peruntukan untuk ubat-ubatan yang sangat mahal menelan ribuan ringgit untuk satu dos tersebut sebelum pembubaran DUN Sarawak. Ujarnya lagi, Kerajaan Sarawak juga mendahului Kerajaan Persekutuan dalam membeli ubat tersebut bagi keperluan rakyat di negeri ini. Laporan seterusnya, orang ramai di negeri ini yang belum mendapatkan dos penggalak digalakkan berbuat demikian dengan segera sebelum berakhir Februari 2022 untuk mengelakkan status MySejahtera mereka bertukar menjadi tidak lengkap. Menurut Dr. Anwar Rabai, orang ramai perlu mengambil dos penggalak kerana keberkesanannya sudah terbukti dan menjadi penyumbang penurunan ketara kes COVID-19 di Sarawak ketika ini. Jelasnya ketika ini lebih 50% penduduk di negeri ini telah menerima dos penggalak tersebut. Kerajaan telah membuat keputusan siapa yang tidak mengambil booster, maka MySejahtera-nya tidak akan menunjukkan bahawa itu sudah fully vaccinated, iaitu bulan Februari. Di negeri Sarawak kita dah lebih 50% yang telah mendapat booster dose. Jadi kita adalah merupakan salah sebuah negeri yang mempunyai jumlah penduduk yang ramai yang dapat booster dose. Itulah sebabnya kes yang kita dapati sekarang tidak tinggi di Sarawak. Jadi saya harap penduduk kita akan terus mengambil booster ini sebab telah terbukti booster dose ini amat penting. Malah saya sendiri sebelum saya mendapat booster dose, tahap antibodi yang ada pada saya selepas second dose itu hanya 37%. Tetapi selepas saya mendapat booster dose, sebulan selepas mendapat booster dose, saya membuat pemeriksaan di bawah kajian Universiti Malaysia Sarawak UMAS, di mana tahap antibodi saya melonjak kepada 98%. Bercakap kepada media selepas menyertai program Kayuhan Terima Kasih bersama Dr. Anwar pada Rabu, Dr. Anwar memberitahu kempen pengambilan dos penggalak ini perlu dipertingkatkan lagi bagi menggalakkan lebih ramai penduduk di negeri ini mengambilnya. Saya rasa kalau tahap penerimaan ini berkurang, kita perlu meningkatkan lagi kempen. Tetapi saya rasa tahap ini perlu akan bertambah baik jika Sinovac mudah didapati, sebab ramai daripada masyarakat kita yang telah mendapat Sinovac, mereka lebih suka mendapat Sinovac sebagai booster daripada dicampur aduk kepada Pfizer. Walaupun data ataupun kajian menunjukkan seseorang itu lebih baik mendapat Pfizer selepas mendapat dua dos Sinovac. Program santai itu dianjurkan oleh Dr. Anwar untuk bersuara dengan para penduduk serta penyokong yang telah menyokong beliau dalam pilihan raya negeri Sarawak ke-12 PRN 12 yang lalu. Seterusnya di Miri, penganjuran pertandingan World Heritage Site WHS Daerah Subis, suatu inisiatif yang baik untuk mempromosikan Taman Negara Niah yang sememangnya popular di Malaysia. Menurut Ahli Parlimen Sibuti Lukanisman Awang Sauni, dengan promosi yang lebih meluas dan berkesan boleh membawa nama Guan Niah dan Subis terkenal di seluruh dunia sebagai kawasan tarikan pelancongan. Kita memang berusaha untuk mewawarkan, mempromosikan kawasan-kawasan yang berkaitan dengan pelancongan, tetapi Guan Niah itu adalah merupakan ikonik ataupun lambang yang paling signifikan berhubung kait dengan pelancongan yang akan dapat mengangkat nama Majlis Daerah Subis ke mata dunia. Sekiranya submission Guan Niah ini berjaya, kita akan secara automatik terletak di dalam peta dunia dan juga akan menjadi satu carian
penting kepada pelancong-pelancong dan juga kepada penggemar-penggemar khazanah tapak dunia. Beliau berucap demikian dalam majlis penyampaian hadiah program World Heritage Sites WHS daerah Subis di Hotel Pullman Miri pada Rabu. Program tersebut merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak untuk menjadikan Taman Negara Niah tersenarai ke dalam program publicity senarai tapak warisan dunia UNESCO. Sementara itu, Wakil Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Forestry Corporation SFC, Suhaili Mokhtar dalam ucapan aluannya menjelaskan Ketua Menteri bercadang untuk menjadikan Gua Niah sebagai tapak warisan dunia UNESCO selepas Gua Mulu. Niah National Park tu sudah dibelajar kita dalam buku sejarah, bukan yang dulu di Niah ada di mana. Okey, and then satu lagi in terms of pun nature because of flora and fauna di Niah yang unik. Okey, ia adalah kata orang outstanding industrial value yang melayakkan Niah memenuhi kriteria untuk dicalonkan sebagai UNESCO World Heritage Niah. Pada majlis itu telah diadakan penyampaian hadiah kepada para pemenang bagi beberapa pertandingan, iaitu pertandingan fotografi bertemakan The Hidden Gems of Niah Cave, pertandingan video bertemakan The Beauty of Niah dan pertandingan video kraftangan bertemakan kebudayaan Niah. Berikut pula, Polis Diraja Malaysia PDRM sedang mengadakan Op Christmas selama 7 hari bermula 22 hingga 28 Disember di seluruh Sarawak. Menurut Ketua Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak, Superintendent Alexans Naga Jabu, pada Rabu, operasi ini diadakan sempena sambutan perayaan Hari Christmas yang disambut pada 25 Disember ini. Kira-kira 405 pegawai dan anggota polis trafik terlibat dalam operasi tersebut bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya di seluruh Sarawak sepanjang tempoh perayaan tersebut. Operasi akan tertumpu kepada 57 lokasi yang kerap berlaku kemalangan jalan raya dengan melaksanakan kaedah penguatkuasaan sepenuhnya. Tambahnya, PDRM juga memohon kerjasama orang ramai supaya menentukan laluan perjalanan yang selamat dan lancar serta lebih bertanggungjawab semasa berada di jalan raya. Pada masa yang sama, beliau juga menasihati orang ramai agar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi mengelak penularan wabak COVID-19 sepanjang sambutan Christmas ini. Sementara itu, sebanyak 100 unit topi keledar sumbangan Perkeso Sarawak telah diagihkan kepada penunggang motosikal dan penunggang e-hailing yang melalui tebingan Sungai Waterfront Sri Aman pada Rabu. Penyerahan sumbangan menerusi program advokasi keselamatan jalan raya sempena perayaan Hari Christmas 2021 itu disampaikan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sarawak yang diketuai pengarahnya Norizan Jili. Pemberian tersebut sedikit sebanyak bagi mengingatkan semua pengguna jalan raya, lebih-lebih lagi penunggang motosikal, tentang pentingnya penggunaan topi keledar untuk keselamatan diri. Manakala di Hulu Rajang, satu kejadian tanah runtuh telah berlaku di hadapan rumah panjang jantai Naga Entelangau, Baleh pada Rabu dan turut meruntuhkan jabatan besi yang menjadi penghubung kepada rumah panjang 19 pintu tersebut. Susulan itu, pasukan bomba dan penyelamat Malaysia bahagian Kapit telah bergegas ke lokasi kejadian untuk memasang sawar-sawar dan kanvas pada kawasan runtuhan tersebut sebagai tanda amaran kepada penduduk rumah panjang serta mengelakkan kawasan runtuhan tersebut terdedah kepada hujan buat sementara waktu. Difahamkan pegawai daripada Jabatan Saliran dan Pengairan Sarawak DID juga telah melakukan pemeriksaan lanjut keadaan struktur tanah dan kajian punca runtuhan untuk tindakan selanjutnya. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Jangan leka dan alpa, terus amalkan 3W dan elakkan 3C untuk putuskan rantaian COVID-19 di tempat kerja. Salam UKAS. Cegah COVID-19, elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C, iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin.
Confined spaces, tempat tertutup seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran. Polisi tidak bersalaman. Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan. Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah. Menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial.